Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk anak-anak tahun 3, insya-Allah pada hari ini Ustazah akan sambung dengan tajuk sirah iaitu meneladani sifat tabligh. Okey, apakah itu tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Apa yang setiap kita sampaikan sesuatu, itu yang dipanggilkan tabligh. Dalam bahasa Arab, kita namakan dia sebagai tabligh. Makna dia ialah menyampaikan. Tak kisahlah apa-apa yang kita sampaikan. Contoh, kita ajarkan apa yang kita dah belajar di sekolah, kita cerita balik. Itu pun dikira tabligh, kita menyampaikan. Tabligh juga merupakan salah satu sifat wajib para Nabi dan Rasul. Maksudnya Nabi tu dan Rasul, dia perlu menyampaikan kepada umatnya, kepada sanak saudara, keluarganya dan umatnya yang dahulu. Kemudian Nabi menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Setiap apa yang Nabi terima daripada Allah kena sampaikan kepada umatnya. Nabi juga gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Walaupun kaum musyrikin menentang, maksudnya tak bagi, laranglah buat sesuatu pada Nabi, tapi Nabi masih lagi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Okey, sekarang apa pula tanggungjawab kita? Kita bertanggungjawab dalam menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Bukanlah kita pergi rumah ke rumah, tidaklah. Maksudnya dari segi kita pula sebagai pelajar, apa yang kita boleh buat? Apa tanggungjawab kita pula? Okey. Soalan kebab Ustazah pada minggu ini, bagaimana cara kita dalam berdakwah? Siapa boleh bagi tahu bagaimana cara kita dalam berdakwah? Okay, anak-anak boleh cari jawapan kemudian bagi tahu dekat Ustazah. Okey, sebelum tu, anak-anak boleh rujuk buku teks tahun 3 Pendidikan Islam, muka surat 108. Oh, sorry. 108. Okey ya. Okey, dalil nakli yang mengatakan sifat tabligh ni. Riwayah rawahul Bukhari ballighu anni walau ayah, yang bermakna sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Walaupun kita dapat benda tu sedikit. Contoh mak kita kata, okey, kemas ni kita perlu menjaga kebersihan. Jadi kita pergi sekolah pun kita boleh sampaikan. Kawan-kawan, mak kita kata kebersihan tu separuh pada iman. Itu pun dah dikira kita menyampaikan ilmu, walaupun sikit, walaupun tak banyak. Tapi kira kita menyampaikan benda yang baik, bukan kita menyampaikan perkara yang tak bagus. Contohnya bergosip. Kita dengar gosip dekat kampung, kita mencerita kat sekolah. Kau tahu tak, tadi kan makcik gini, tu tak boleh. Menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Okey, seterusnya. Baca dan fikirkan. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Okey, yang pertama, dakwah secara rahsia. Okey, Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walaupun dakwah secara rahsia diturunkan padanya, tapi Nabi Muhammad masih lagi berdakwah, masih lagi menyampaikan tabligh kepada orang yang begitu rapat yang dipercayai. Antaranya ialah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi sendiri, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah, yang antara orang pertama memeluk agama Islam. Apa cabaran Nabi ketika itu? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad. Apa pula tindakan Nabi? Amanah dalam memikul tanggungjawab bertabligh, tidak berputus asa. Kita kena contohi sifat Nabi ni. Jangan berputus asa. Walaupun kita ajar benda yang baik, orang tak nak terima, kita teruskan. Bagi tahu lagi.
Tak ada masalah. Orang tu tak nak terima hari ni, mungkin esok lusa dia terima. Mungkin juga tahun depan dia akan terima. Jangan kita putus asa, dah lah tak nak sudah. Yang ni kita boleh nampak dari seorang guru. Guru dia walaupun dia mengajar, anak murid dia tak faham, dia ajar lagi sampai anak dia boleh. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad, peristiwa di Bukit Safa. Apa yang berlaku? Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Cabarannya, kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan membulau Nabi Muhammad dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi, selalu menyakiti baginda. Itu cabaran dia. Walaupun dia berdakwah, ada juga ahli keluarga dia yang tak sokong, tak ikut apa yang dia nak beritahu. Apa tindakan Nabi? Sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi berdakwah dengan lebih meluas. Bukan macam kita, kalau ni orang sebut sikit je, kita dah melenting-lenting dah. Kau tak nak ikut cakap aku, marah. Tak. Kalau Nabi dia sabar, dia masih lagi boleh berfikir secara waras, boleh merancang strategi apa yang dia boleh nak tambat lagi hati ahli keluarganya dan juga umat Islam umat musyrikin yang lain. Okey, seterusnya. Yang ketiga, peristiwa di Taif. Apa yang berlaku? Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Antara cabarannya, diejek, dihina, dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Tapi apa pula tindakan Nabi? Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Kalau kita, orang baling kita dengan batu. Kita melawan balik kan? Tapi Nabi dia sabar. Dia teruskan berdakwah, dia tak pernah pun berputus asa. Okey, yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Apa pula cabaran yang dihadapi oleh Nabi? Sebahagian besar menolak dan menentang Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Tapi apa pula yang Nabi lakukan? Tugas berdakwah diteruskan ke negara Madinah dan juga diperkukuhkan lagi. Nabi tak marah pun orang tak nak. Nabi sabar, Nabi pun teruskan. Tak nak tak apa, aku teruskan dengan orang lain. Orang lain pun mungkin ada yang nak terima. Kalau tak terima tak ada masalah, dia teruskan untuk ke orang lain pula. Macam tu. Okey, kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Yang pertama apa? Ajaran Islam tersebar luas. Sebabnya bila Nabi cekal, berteruskan berdakwah, kalau tak orang ni pula akan terima Islam. Kalau tak negara ni yang ni pula akan terima Islam. Jadi semakin tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Bila ramai yang dah perlu Islam, ramai jugalah yang tinggalkan dah tak sembah lagi dah berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Antaranya sabar, cekal, tabah, berani dan sebagainya. Yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Tak ada lagi unsur-unsur khurafat. Tak ada lagi penyembahan berhala, bomoh, tilik nasib, semua dah hazaf, dah dimansuhkan, dihapuskan sebabnya semua dah berpegang kepada agama Islam. Okey, sebagai rumusan, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas berdakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Contoh yang awak boleh nampak kalau dalam YouTube ada ceramah agama, apa lagi, ceramah di masjid-masjid, di sekolah, di rumah, di padang, semua apa yang kita sampaikan itu adalah merupakan dakwah. Tak bentuk macam forum agama sangat, tak apa. Just kita bersembang dengan kawan kita. Apa yang kita belajar di sekolah pun itu dah dikira kita berdakwah. Contohnya kita belajar. Okay, hari ni kita belajar tentang meneladani sifat tabligh. Kita pun bagi tahu dekat mak ayah kita, Umi tadi kan kita belajar, Ustazah kata Nabi ni bersifat tabligh, iaitu menyampaikan. Awak cakap tu saja, itu dah nama pun kita menyampaikan apa yang kita belajar. Benda yang bermanfaat kita kongsi bersama pun dikira perkara tabligh, iaitu menyampaikan.
Okey, sebagai latihan pengukuhan, Ustazah nak anak-anak buat nota tajuk meneladani sifat tabligh dalam buku tulis Al-Quran. Tulis nota. Okey, Ustazah nak anak-anak tulis makna. Okey, ada dalam muka surat 108. Yang kotak biru ni. Oops, mana? Okey, salin yang ni. Kemudian dalil dia balighuni anni walau ayah ni. Kemudian dan apa dia keunggulan sifat tabligh Nabi? Ada 4 tu, salin, cabaran dan tindakan Nabi. Dan diakhiri dengan kepentingan Nabi bersifat tabligh pun ada 4. Salin dalam buku tulis Al-Quran. Ustazah bagi masa untuk seminggu untuk awak siapkan nota. Kemudian buat latihan dalam buku aktiviti pula. Buku aktiviti muka surat 106 dan 107. Okey, kemudian boleh hantar kepada Ustazah di talian 0111-071-6490 untuk Ustazah semak. Okey. Akhirnya setakat itu saja kelas Ustazah pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.